Okey, kembali bersama kami dalam Selamat Pagi Malaysia. Itu tadi kisah mengenai hari warisan sebenarnya di Pulau Pinang. Jadi kalau ada yang tak pernah lagi ke Pulau Pinang, memang kita jemput anda ramai-ramai nikmati dan juga sama-sama kita bercuti di dalam negara sendiri, sebab lokasi-lokasi dalam negara kita pun sememangnya begitu banyak sekali yang menarik. Lepas tu barulah boleh berkunjung ke luar negara. Okey, baik, untuk waktu ini kita nak masuk ke satu segmen yang ini saya nak harapkan anda semua yang mungkin berada di hadapan TV ataupun di mana-mana saja yang menyaksikan kami secara laman maya, ada yang berada di luar negara pun yang menyaksikan kita secara laman maya. Kita nak anda sama-sama berikan perhatian kerana tajuk yang kita nak bawakan ini mengenai pemandu tak beretika salah siapa. Ini penting juga sebab kadang-kadang macam saya katakan bersama Hani tadi, kemalangan itu kalau disebabkan sesuatu yang kita tak boleh elak, jadi kita tak boleh nak buat apalah, kita terima dengan redha lah kan. Tetapi kalau disebabkan kelalaian dan juga kecuaian manusia, itu suatu perkara yang mungkin sangat-sangat membuatkan mereka yang kehilangan insan tersayang itu merana sebenarnya. Jadi banyak perkara yang perlu kita berikan perhatian tatkala kita nak memandu di lebuh raya ini. Jadi kita nak bersama dengan tetamu, seorang tetamu selepas ini, seorang pakar sosial yang akan sama-sama kita kongsikan. Jadi sebelum itu, ini antara visual yang dah viral sebenarnya, sebuah bas yang dikatakan mengalami masalah brek di Lebuh Raya Utara Selatan menghala ke Kuala Lumpur beberapa hari lalu. Tapi itulah dia, hampir 10 kenderaan yang pada hemat saya mereka berada pada pemanduan yang berhemah mengalami kesesakan secara perlahan-lahan. Tetapi tidak boleh nak buat apa disebabkan bas yang hadir dari arah belakang melanggar kenderaan-kenderaan ini. Jadi puncanya sedang disiasat oleh pihak berkuasa dan insya-Allah teknik-teknik pemanduan ataupun sikap manusia ini yang kita nak berikan fokus dalam segmen kita pada pagi ini. Dan saya nak bersama dengan seorang tetamu pagi ini, Profesor Datuk Dr. Muhammad Shahatan Sabran, pakar sosial dan juga Timbalan Vice Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni Universiti Putra Malaysia UPM. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Datuk. Terima kasih saya cakap. Berhari raya di mana? Okay, tahun ni saya giliran Kelantan. Oh, balik Kelantan. So, berapa jam mengalami kesesakan? Tapi saya alhamdulillah perancangan saya di peringkat awal membantu saya lah. Saya balik dalam 6 jam. Dan kemudian saya balik ke sini pun lebih kurang 6 jam. So saya cari di luar waktu puncak. So tapi saya terpaksa berkorbanlah sedikit masa supaya mengurangkan, misalnya daripada Kelantan saya balik hari Jumaat ke Kuala Lumpur. Kemudian daripada Kuala Lumpur ke sana saya balik hari Ahad. Maksudnya kalau kita sebenarnya kadang-kadang yang ada cuti tu bolehlah merancang balik awal. Balik awal sedikit ataupun lepas raya balik lewat sedikit ataupun awal sedikit. Tapi kalau yang tak ada cuti susah juga Datuk, terpaksa melalui kesesakan. Saya mungkin rezeki saya lah ada cuti lebih sikit dan sebagainya, tapi setengah-setengah orang tu memang tidak ada, mereka terpaksalah berhadapan dengan trafik, masalah trafik seperti mana yang kita tengok dalam akhbar-akhbar yang 2-3 hari lepas lah. Kita tu seperti yang saya kongsikan di awal-awal tadi mengenai ialah kadang-kadang kemalangan yang disebabkan kecuaian ini itu sangat-sangat memberi kesan emosi kepada sesetengah pihak. Datuk melihat etika pemanduan yang ada di Malaysia ni, Datuk. Saya seperti mana yang pernah saya sebutlah sebelum-sebelum ni dalam program-program kita. Di Malaysia ni saya sebut dari bahagian kalau kita bercakap tentang dari segi peraturan, undang-undang dan sebagainya, kita adalah di antara salah sebuah negara dalam dunia ini yang saya rasa mempunyai perundangan tata cara yang lengkap, yang baik. Dah orang kata dah komplit saja. Tapi persoalannya adalah dari segi pelaksanaan kita. Sama ada kita mampu melaksanakan seperti mana apa yang telah diberikan kepada kita dan sebagainya. Dalam konteks pemanduan umpamanya, sebelum kita dianugerahkan lesen memandu dan sebagainya, kita memang diwajibkan untuk menghadiri kursus-kursus sekolah-sekolah pemanduan di mana kita diajar bagaimana untuk memandu cara berhemah dan sebagainya. Tapi apa yang kita lihat pada hari ini, majoriti daripada generasi kita, mereka pergi ke sekolah pemandu itu bukan untuk mendapatkan ilmu pemanduan, tapi mereka ingin mendapatkan lesen itu sahaja. Bila dapat lesen itu, habis. Jadi bukan tujuan mereka untuk mendapat sebanyak mungkin ilmu yang diperlukan supaya bila saya berada di jalan raya saya boleh mengaplikasikan ilmu itu, tapi niat mereka, tujuan mereka janji dapat lesen. Cara
Cara bagaimana itu cerita nombor 2. Jadi itu sebab kita lihat apabila mereka telah berjaya mendapat lesen, kemudian apabila mereka berada di jalan raya, sikap dan perangai mereka berbeza. Ada joke ataupun dalam kalangan masyarakat kita, apabila kita berada di hadapan steering ataupun kita memegang steering, maka perangai kita 100% berubah, membuat pusingan you. Kalau di luar itu kita berhemah, lembut, cakap baik dan sebagainya. Tapi apabila kita memegang steering, karakter kita seolah-olah 360 degree berpusing, menjadi marah, kelang kabut, tidak mahu tolak ansur dan sebagainya. Ini perkara-perkara yang saya rasa kita perlu lihatlah. Datuk, mungkin kadang-kadang orang kita ni suka ambil sesuatu perkara itu remeh. Contohnya kalau isi minyak, ini perkara asas lah. Kadang-kadang dia boleh isi minyak awal, tetapi dia tak tahu di lebuh raya tu ada stesen minyak banyak. Jadi tak apalah kita isi minyak di stesen contohnya. Tapi bila kesesakan berlaku, minyak dah habis, maka kereta tersadai. Dan orang kita juga suka tengok kereta tersadai ini, maka kesesakan boleh berlaku 5-4 kilometer contohnya. Jadi kadang-kadang benda-benda remeh ni susah juga Datuk. Satu perkara yang menarik Syaril, kalau kita lihat dalam kajian sosial, kita ni sebagai seorang individu, kita ada 2 perkara yang perlu kita lihat, yang banyak lagi perkara tapi 2 perkara utama. Yang pertama kemahiran kita. Yang kedua sikap ataupun attitude. So dalam konteks pemanduan ni, kemahiran tu kita belajarlah semasa kita dekat sekolah memandu, bagaimana nak pegang steering, bagaimana nak bagi signal dan sebagainya. Tetapi kalau kita lihat dalam keseluruhannya, untuk menjadikan kita sebagai seorang pemandu yang berhemah, yang baik, yang hebat di jalan raya, kemahiran kita itu hanya menyumbang lebih kurang 20% sahaja. 80% itu adalah daripada sikap kita ataupun attitude kita. Jadi kalau saya ni sebagai seorang pemandu yang dah belajar semua dari segi teknikalnya, saya semua hebat. Fingertip orang kata hafal semua. Tapi sikap saya itu buruk, maka dia juga merupakan penyumbang utama kepada jalan raya. Contoh yang tadi kita lihat Syaril sebut tadi kan, kita nak berjalan jauh, nak balik Kelantan ke Terengganu dan sebagainya. Yang pertama, kalau kita mempunyai sikap yang betul, sikap yang baik, persiapan awal perlu dilaksanakan. Betul. Di antaranya macam Syaril sebut, minyak perlu diisikan. Sebab apa kita nak isi minyak? Sebab kita tidak mahu mengeruhkan keadaan di highway nanti. Sebab kita kata kalau semua orang berhenti di stesen minyak highway, mungkin sesak. Maka kita membuat pengisian di peringkat awal, 1 hari ataupun 2 hari, di mana di kawasan kita stesen minyak banyak dan tidak perlu kita berebut-rebut dan sebagainya. Kemudian kita membuat persiapan, kita punya sikap, kita akan cek satu persatu perkara-perkara yang perlu dilihat, tayar dan sebagainya. Jadi mengurangkan keberangkalian kereta rosak dan sebagainya. Ini semuanya sikap. Kadang-kadang masyarakat kita tidak ambil peduli sikap ini. Mengambil take for granted. Tak apalah, esok pergi esok lah, kita isilah minyak di tepi jalan. Kita kalau apa berlaku nanti kita baikilah. Ini merupakan satu sikap yang menyebabkan di highway ataupun di lebuh raya, perkara sedemikian kalau boleh tidak perlu dielakkan, kerana pada kita kalau dari segi sosial, kalau ada satu perkara yang pelik berlaku di tepi highway, keberangkaian yang tinggi kepada orang lain untuk menjadi penonton terlalu tinggi. Itu sebab kita lihat di Malaysia ni, perangai kita, attitude kita, kalau aksiden sebelah kanan, jamnya sebelah kiri. Saya baru alami. Begitulah sebaliknya, dan kadang-kadang 2-2 jam. Kita bukan nak tolong, tetapi sekadar seronok melihat, dan ini menyumbang kepada kesesakan yang sedia ada. Itu patah balik kepada sikap dan sebagainya lah. Betul, sikap tu antara elemen utama. Saya tertarik juga antara coretan di utusan hari ini, coretan Marhain mengajar pemandu yang tak makan saman ni. Ini pun menarik juga. Saya ada satu petikan dia kata agak memalukan sebenarnya, walaupun negara kita tidak berada dalam zon perang, jarang-jarang dilanda bencana alam yang meragut nyawa, tidak diserang wabak penyakit yang tidak berlaku kebuluran, namun kadar kematian saban tahun meningkat disebabkan kemalangan jalan raya. Kadang-kadang kena banyak penulisan sebegini tu supaya kesedaran tu timbul. Dan satu lagi yang boleh menyumbang kepada pengurangan, misalnya kita patut memberi pujian kepada PDRM baru-baru ini, apabila PDRM telah membuat satu kenyataan bahawa barang siapa yang menggunakan lorong-lorong kecemasan, maka tindakan akan diambil ke mahkamah dan sebagainya. Tidak ada tolak ansur, tidak ada toleransi, tidak ada budi bicara, kerana kita dah beritahu bahawa lorong kecemasan adalah untuk tujuan kesehatan
kecemasan. Jadi kalau kita menggunakan tujuan lorong kecemasan untuk tujuan-tujuan pribadi, maka tindakan tegas akan diambil. Dan ketegasan yang ditunjukkan oleh PDRM baru-baru ini telah menunjukkan satu peratusan yang menurun, yang mendadak penggunaan lorong-lorong kecemasan. Dan saya merasakan perkara ini perlu diteruskan, bukan sekadar untuk lorong-lorong kecemasan, tapi di elemen, di komponen-komponen lain, laju, memotong tanpa memberi signal, pemanduan secara berbahaya dan sebagainya. Dan kalau kita lihat perkara ini diambil secara tegas seperti mana yang dilaksanakan oleh pihak PDRM baru-baru ini, maka saya yakin masyarakat kita paling kurang akan dapat membantu mengurangkan kes-kes yang kita tidak ingini, seperti mana yang berlaku pada hari inilah. Ya, saya setuju apa yang Datuk kongsikan tadi. Sebab salah satunya, Datuk, kalau kita boleh kongsikan, kadang-kadang peraturan tu dah betul, jalannya, landasannya, platformnya dah sesuai. Tapi kerana ketegilan sesetengah pihak membuatkan mungkin penguatkuasa perlu lebih bertegas. Sebagai contoh yang kecemasan, apabila ditegaskan sebegitu, boleh turun sebenarnya. Sama juga seperti yang mengajar pemandu yang tak makan saman ni. Kadang-kadang bila berlaku kemalangan, baru kita cek balik, bila kita periksa balik, ada 10 saman, ada 15 saman tertunggak sebenarnya. Tapi kalau tak berlaku kemalangan, mungkin perkara itu tidak diwar-warkan. Jadi mungkin perlu lebih tegas dalam situ-situ. Saya melihat perkara ini pendidikan perlu diberikan kepada mereka. Sudah pasti perkara yang perlu kita laksanakan dari peringkat awal kan, pendidikan mengenai keselamatan jalan raya saya rasa perlu diberi pendedahan seperingkat awal sebaik mungkin di peringkat tadika, sekolah rendah dan sebagainya. Kerana kalau dah mereka berada dalam zon senior, zon golongan yang umur 40 tahun dan seatasnya, saya rasa sukar untuk kita memberi kesedaran, tapi kita perlu melihat untuk jangka masa yang panjang. So kesedaran di peringkat awal misalnya tadika sebagai memberikan makluman kepada mereka bahawa begini sepatutnya boleh buat, begini tidak boleh dibuat sebagainya. So apabila mereka didedahkan dengan konsep-konsep keselamatan di jalan raya di peringkat awal sehingga mereka masuk sekolah rendah, sekolah menengah sebagainya, selama kelamaan benda ini akan menjadi budaya dalam kehidupan mereka. Dan ini perkara ini sebenarnya telah dilaksanakan di beberapa buah negara maju di mana kanak-kanak telah diberikan pendedahan di sini boleh buat dan sebagainya. Saya masih ingat semasa saya berada di salah sebuah negara maju, saya tak nak sebut negara mana, saya nak melintas jalan. Melintas jalan menggunakan lorong yang telah diperuntukkan untuk kita melintas jalan, dan ketika itu saya dan beliau, anak-anak itu bersama dengan ibunya. 3 orang dan ibunya saya. Kemudian oleh kerana jalan itu besar, di tengah itu ada tempat stop lah. Jadi kita melintas itu, jalan lampu melintas itu masih hijau. So kita berjalan dan sampai di tengah lampu itu bertukar menjadi merah. Kalau ikut peraturan memang kita berhenti, tapi oleh kerana kita sudah berada di jalan, maka kita teruskan. Bersama juga dengan ibu pelajar budak ini. Tapi yang menarik perhatian saya adalah budak kanak-kanak ini memberitahu ibunya secara terpekik, menjerit, menyatakan dalam bahasa kita, ibu, kita telah melanggar peraturan. Ibu, kita telah melanggar peraturan. Ibu, kita telah melanggar peraturan. Sebab apa? Melintas jalan ketika isyarat berjalan kaki warna merah. Pada mulanya kami hijau, tapi di tengah jalan, sebab jalan itu besar. Ini merupakan kesedaran. Dan kita boleh kaji ramai mana pelajar anak-anak kita yang menyatakan sedemikian, memberi peringatan kepada ibu bapa, ayah, ni lampu merah. Ayah, ini lampu kuning. Ayah, ni laju. Ayah, ni lorong kecemasan. Ataupun, ni bagus ni, cepat sikit. Ini perkara yang berkaitan dengan pendidikan dan kesedaran, dan saya rasa perkara ini perlu dan di Malaysia alhamdulillah pada hari ini banyak agensi-agensi yang telah memberi kesedaran kepada kanak-kanak di tadika tentang undang-undang dan peraturan dan keselamatan jalan raya, dan kita harap perkara ini diteruskan, dan insya-Allah saya yakin itu masa mungkin tidak generasi yang ada pada hari ini, tapi generasi-generasi yang akan datang perkara ini dapat kita ubah, dan insya-Allah kemelangan yang berlaku terutamanya semasa hari perayaan dapat kita kurangkan dengan begitu ketara. Dan saya yakin perkara ini akan berlaku, tapi kesedaran, usaha berterusan dan kemudian ketegasan yang diberikan, yang dibawa oleh pihak PDRM kepada pesalah-pesalah trafik, saya yakin mampu untuk mengurangkan kadar kemalangan jalan raya. Datuk dari bidang akademik contohnya, Datuk, kadang-kadang macam pendidikan memang sangat-sangat kita sokong, tetapi kalau tidak
dilaksanakan secara tetap, ia mungkin agak sukar juga. Kalau kita mungkin harapkan NGO yang laksanakannya di peringkat sekolah, selepas itu mungkin tiada. Tapi adakah perlu kita program-program ataupun perkara mengenai keselamatan jalan raya ini dijadikan silibus contohnya, Datuk? Saya setuju dengan Syaril dan untuk memastikan kelangsungan program-program terutama perkara-perkara yang sangat penting keselamatan dan sebagainya, kita tidak boleh buat perkara secara ad hoc. Bila berlaku kejadian baru kita buat seminar, bila berlaku kejadian baru kita buat conference dan sebagainya. So perkara yang terancang perlu dilaksanakan dan saya sangat-sangat menyokong sekiranya sekolah-sekolah rendah terutamanya ataupun sekolah-sekolah tadika dijadikan satu silibus khas untuk memberikan pendedahan kepada generasi-generasi muda terutamanya tentang keselamatan. Dan kita kena ingat tentang konsep pendidikan ini tidak berlaku satu malam, satu hari, satu minggu dan sebagainya. Dia merupakan satu pendedahan, pentarbiyaan, pendidikan jangka panjang. So kalau dijadikan satu kursus yang berstruktur, yang ada cara dan kaedah yang efektif untuk memberikan maklumat ataupun pengajaran kepada pelajar kita, maka saya yakin kanak-kanak ataupun apabila mereka besar akan mewarisi kepimpinan kita, akan membudayakan hal-hal yang berkaitan dengan keselamatan. Sama seperti mana kita lihat di kebanyakan negara-negara maju, budaya keselamatan ini merupakan satu budaya yang sudah sebati dalam diri mereka. Seolah-olah mereka rasa bersalah. Misalnya kalau kita lihat di Jepun umpamanya, kita naik eskalator saja, mereka telah tahu naik mesti sebelah kiri, tidak boleh di sebelah kanan. Kalau mereka berada di sebelah kanan, seolah-olah mereka rasa bersalah kerana mereka telah disemai dengan sikap, dengan norma-norma yang perlu dilaksanakan apabila berada di tempat-tempat awam, jalan raya dan sebagainya. Dan perkara yang sama saya yakin dapat kita laksanakan apabila kita boleh buat secara berstruktur dan bukan secara ad hoc. Sebab itulah nak membudayakan perkara ini dia makan generasi. Kalau kita nak adakan dalam mungkin waktu terdekat ini memang agak mustahil sebenarnya. Tapi kalau kita bermula pada hari ini, insya-Allah generasi akan datang boleh kita laksanakan. Satu yang saya nak tanya Datuk mengenai sikap suka memberi alasan ni. Kadang-kadang orang kita kita betul lah nak bagi alasan tu. Contohnya, ini contohlah kalau berlaku kemalangan, kita katakan brek rosak, kita memberi alasan dan kita tak tuju kesalahan, mungkin sikap kita. Sikap memberi alasan ni menjadi masalah juga rakyat kita. Pepatah Melayu ada kata ndak seribu daya tak ndak seribu dalih, dan itu satu dari segi konsep sosialnya. Ada satu terma yang saya rasa sesuai untuk kita fikirkan sama-sama, meletakkan diri kita ke dalam diri orang lain. Misalnya saya nak balik kampung. Memang saya kalau boleh saya nak sampai secepat mungkin. Dan oleh kerana jalan tu sesak, saya kena memikirkan orang lain juga. Saya kena berkata, orang lain pun nak balik juga, nak cepat juga. Jadi apabila kita meletakkan diri kita ke dalam diri orang ataupun diri orang ke dalam diri kita, maka kita akan cuba mengurangkan sebanyak mungkin kesalahan-kesalahan yang kita akan letakkan kepada orang. Misalnya tadi sama ada kereta kita tak ada minyak dan sebagainya. Ni minyak tak ada. Memanglah kita minyak tak ada. Tapi kesalahan kita mungkin kita tidak periksa di peringkat awal minyak kita tu banyak mana untuk meneruskan perjalanan dan sebagainya. Itu sebab kalau kita tengok setengah-setengah tempat dia letak satu orang kata atau signage menyatakan bahawa stesen minyak 60 km dari sini. Maka kita mereka membuat perancangan, tapi patah balik kepada isu kita sebenarnya yang menyumbang kepada perkara-perkara yang tidak sihat yang berlaku dalam negara kita ini adalah sikap. Kita tidak perlu mempertikaikan perundangan, undang-undang, peraturan kerana itu pada saya sudah lengkap, sudah ada, sudah detail. Tapi pelaksanaan oleh kerana sikap kita mengambil endah tak endah, tak apa nanti kalau kena saman saya bayarlah, saya duit banyak dan sebagainya. Dan satu lagi perkara yang saya rasa kita selalu mengkaitkan dengan status sosial kita sebagai satu lesen untuk kita melanggar peraturan-peraturan. Misalnya kalau saya bawa kereta lebih besar, maka saya rasa saya mempunyai hak untuk menggunakan lorong kecermasan dibandingkan dengan kereta-kereta yang lebih kecil dan sebagainya. Kalau saya membawa kereta lebih besar, saya rasa saya ada hak untuk jalan lebih dahulu dan sebagainya. Ini semuanya berpatah balik kepada sikap. Sedangkan masing-masing membayar cukai jalan yang sama. Kereta besar, kereta kecil, kereta mahal, kereta murah, masing-masing membayar cukai yang sama, masing-masing mempunyai hak. Jadi kalau kita boleh meletakkan dia pun macam aku juga, aku pun macam dia, maka tidak ada sikap mementingkan diri ataupun sikap menyatakan bahawa dia lebih penting daripada orang lain, dia lebih perlu sampai cepat dan sebagainya. Jadi apabila kita mempunyai satu sikap yang sama seperti ini, maka insya-Allah saya rasa memang sesak tetapi kita dapat mengurangkan perkara-perkara yang tidak baik. Satu perkara yang kita sering nasihatkan, mungkin yang dah sampai ke Kuala Lumpur, yang dah melalui kesesakan, nasihat ini agak terlambat, tapi anda akan bercuti lagi pada hari akan datang. Nasihat
yang saya suka nak Datuk kongsikan adalah mengenai rakan-rakan ataupun ahli keluarga dalam kenderaan ni. Kadang-kadang kan Datuk, kita ni tak memberi sokongan kepada pemandu dia. Kalau isterinya, kalau kawan-kawan ataupun adik-beradiknya, kalau masa sesak tu semua tidur, semua main, tak memberi sokongan kepada pemandu. Itu pun salah satu sikap yang tak baik juga Datuk. Ada satu perkara yang saya tariklah. Kawan saya pernah menasihati saya ataupun beri satu nasihat yang sangat-sangat penting saya rasa. Dia kata kalau kita tidak mampu menjadi garam, jangan jadi lalat. Kalau macam ada ikan di hadapan kita, kalau kita tidak mampu menjadi garam, jangan jadi lalat. Maksudnya paling teruk, you jangan cakap apa-apa. Tapi dalam konteks kita macam saya sebut tadi, sangat-sangat menarik contoh itu. Dalam kenderaan kadang-kadang ada penyumbang-penyumbang yang menyebabkan keadaan lebih teruk. Misalnya kita tengok ada orang depan kita memandu dalam keadaan perlahan. So pemandu ni okey dah. Tetapi penumpang dekat belakang menambahkan, apalah orang depan ni, jalan ni ayah dia punya ke dan sebagainya. Jadi of course pada saya yang menjadi pemandu dalam keadaan okey tadi, mendengar bisikan-bisikan ini pun tiba-tiba naik, ni betul lah ni. Dan berlakulah bila dia sebenarnya, kita sikap ni dipengaruhi oleh emosi kita. Bila emosi kita tidak stabil, terutama apabila dalam keadaan kesesakan dan sebagainya, dia mungkin menyumbang kepada perkara-perkara yang tidak baik ataupun tidak diduga. Misalnya membuat potongan yang tak sepatutnya, kemudian mengambil lorong yang tak sepatutnya dan sebagainya. Yang paling teruk adalah menggunakan lorong kecemasan. Itulah dia. Itu satu contoh Datuk. Satu lagi mungkin kalau si suami mengantuk, pemandu mengantuk, isteri tu ataupun yang berada di sisi tu kenalah bantu-bantu. Ini mereka pun dah tidur, kita pun terlelap sambung. Ini sebenarnya pemanduan ni sebenarnya satu kerja berkumpulan. Memang seorang yang bawa, tapi sokongan kalau orang bercakap dengan kita dan bercakap tu kita kena pilih tajuk-tajuk yang menarik, bukan tajuk-tajuk yang merosakkan keadaan. Dan ini dapat menyumbang kepada kesegaran pemandu. Dan itu sebab orang kata penumpang sebelah yang hebat, dia akan memastikan bahawa dia seolah juga pemanduan. Dia juga menjalankan kereta walaupun dia mengantuk dan sebagainya, dia akan cuba menjagakan mata dia supaya orang sebelah tidak mengantuk. Dan boleh kalau macam pasangan itu boleh cuba picit-picit dan sebagainya dan sebagainya. InsyaAllah perkara yang sedemikian dapat mengelakkan daripada mengantuk ataupun sebagainya. InsyaAllah. Baik, banyak-banyak terima kasih Datuk. Kita harapkan ialah perkongsian kita ni terutamanya yang bekerja ataupun bertugas masa hari raya, yang dalam perjalanan nak balik ke kampung halaman, ini tips berguna untuk anda laksanakan supaya perkara-perkara yang mungkin kita katakan agak pecisan, agak remeh ini dapat kita elakkan awal-awal. Terima kasih kepada yang berbahagia Profesor Datuk Dr. Muhammad Shahtar Sabran, pakar sosial juga Timbalan Naib Chancellor Hal Ehwal Pelajar dan Alumni UPM. Terima kasih Datuk. Terima kasih.